إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u sebagai Tuhan yang cipta, yang menjadi, yang mengada, yang merezeki, yang hidup, yang memati, Tuhan sekalian alam yang patut layak sebagai hamba kita ini mengabdikan diri kepadanya hanya dua. Tidak ada memutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi kita sebagai seseorang manusia yang jadinya manusia, adanya kewajipan kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala membebankan di atas kita, terutama kita sebagai orang yang pegang teraju masyarakat, pegang teraju keluarga, sebagai ibu dan bapa, sebagai ustaz, sebagai guru. Allah Subhanahu wa ta'ala memfardu di atas kita supaya kita jaga dan ambilnya amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala beban, so kita itu pikul untuk kita menghadapi perkara-perkara tadi. Kita sebagai ibu bapa, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajib di atas kita supaya jagakan anak cucu kita. Bukanlah kita jadi ibu bapa tetapi kita lepaskan anak cucu kita duduk di atas tembok, di atas rantas, duduk di atas mutu dengan siapa kau tak tahu. Ini adalah satu perkara yang khianati kita terhadap amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersedar di dalam diri kita. Kata Allah Ta'ala, kurniakan anak kepada kita supaya kita itu menjadikan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan Allah, mentauhid kepada Allah, mengibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada satu masa yang kita menghadapi, iaitu hari kiamat, yang kita tak akan nak boleh lari daripadanya. Seumpama kita tak boleh nak lari daripada mati, tiap-tiap manusia akan menemui perkara tersebut. Maka Rasulullah SAW berinya amalan, beri peringatan kepada kita supaya kita siap-siakan diri kita sebagai ibu bapa, terutamanya caranya anak cucu yang duduk bawah rentah kita, supaya mereka itu jadi orang yang beriman, orang Islam, orang yang kenalnya kata dia adalah manusia hamba bagi Tuhan. Bukannya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai binatang yang hidup di atas muka bumi ini sia-sia, tidak tahu kiri atau kanan, tak kenalnya hakikat dunia, dan tak tahu kata lagi kerana pula lepas daripada meninggal daripada ini dunia. Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Allah Ta'ala terangkan di dalam surah At-Tur ayat 21. Qala Subhanahu wa ta'ala walladzina amanu, mereka yang beriman, masuk semua kita yang hadir dengan
khutbah Jumaat pada tengah hari ini, termasuk kita sebagai golongan orang yang beriman. Walladzina ittaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim, dan diiringi pula anak cucu dia sebagai orang yang beriman seperti dia. Lalu Allah Ta'ala kata alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah Ta'ala menghubungi akan anak cucu kita dengan kita. Dengan sebab itu, agama Islam adalah agama yang meletakkan teraju hidup kita ini. Lalu kita tahu kata kita adalah manusia yang adanya arti hidup di atas muka bumi ini bukan Tuhan jadikan kita dalam keadaan sia-sia. Dengan sebab itu, kita kena bimbang, kena fikir, kena adanya amanah, kena adanya kesedaran di dalam hati kita. Kata anak cucu kita, hendaklah kita menjadikan tarbiyah mereka jadi orang beriman seperti kita. Kerana kalaulah anak cucu kita itu pah balik kiri, kita duduk balik kanan, nasihat terputuslah perhubungan kita di dunia ni lagi, apatah lagi di hari akhirat nanti. Dengan sebab itu, kita tak boleh nak memikir sebagaimana orang tak beriman berfikir. Wajib kita sebagai orang Islam fikir sebagai orang Islam. Bagaimanakah kita nak memikir sebagai orang yang tidak beriman? Mereka tak kenalnya hakikat akan hidupan dunia ini, apatah lagi diri mereka pun tak kenal. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah pada kita supaya kita itu jagakan diri. Ya ayyuhalladzina amanu, senantiasa kita dengar ayat ini. Wahai orang yang beriman, dengan molek, berarti baik. Semua hak Tuhan raya, tak ada yang nak raya kata perkara itu adalah tak bagus, tak baik bagi kita. Hak Tuhan raya bagi kita, kalau kita percaya dan taat apa hak Tuhan raya, nescaya kita akan dapat keuntungan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan keselamatan daripada api neraka di akhirat nanti. Tuhan tak dusta terhadap kita. Kalau manusia, walaupun guru pun tak boleh nak ambil lagi daripada kedustaan yang dia itu nak cakap. Tapi Tuhan, wa man asdaqu minallahi hadithan wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi nak benar daripada cakap Tuhan? Tak ada dah. Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagakan diri kamu, wa ahlikum, dan orang yang duduk bawah kata kamu itu daripada api neraka. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda kepada anak dia Fatimah, ya Fatimah bint Muhammad, inqidhi nafsi fa inni la ugni anki min Allah syai'an. Fatimah, anak aku sendiri, jagalah diri kamu dengan perintah Allah Ta'ala dan teguhan Allah Ta'ala. Kamu tak jagakan dirimu dengan amanahmu, nasihat aku sendiri pun tak boleh nak tolong apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak Nabi. Kita bukan anak Nabi. Kita orang yang beriman. Bagaimana kita tak jagakan diri kita? Apa sangat dengan haruan dunia? Apa sangat dengan hidupan dunia? Yang kita nak pilih dunia yang faniyah, yang tak kekal, yang binasa, di atas akhirat yang kekal binasa, yang kekal abadi, tidaknya binasa. Apa cara memikir kita sebagai manusia? Kita memikir pendek berdoa dengan sebab kita tak kenal diri kita, tak kenal hakikat dunia, tak kenalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kenalnya hakikat akhirat syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cerdas dia kan untuk orang yang beriman. Qu anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, dan anak pinak kamu, orang yang bawa kata kamu, nar daripada api neraka. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita tentang isi pengertian ayat Al-Quran tadi di dalam hadis yang sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Ibn Hibban riwayat dari sahihnya. Nabi katakan, coba kita dengar Nabi pula, dengar Tuhan dengan Nabi pula. Kemarin dengar alim ulama kita syarah bagaimana. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma istara'ahu
ahafidhahu am dhayya'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tanya tiap-tiap orang yang dia jawab tak kuasa, terutama ibu bapa. Tiap-tiap ibu bapa ada anak tadi tu orang kata dia, Tuhan akan tanya sore ke sore ammastara'am, daripada perkara yang dia pegang amanah daripada Tuhan. Orang anak tapi tak boleh anak banyak lagi. Tuhan beri anak kepada kita, kita tak jagakan dia. Kita tak tengok dia, tak ambil amanah dengan dia. Apa tak kita? Anak binatang kasih, kita tak kasih pada anak kita. Pernah di atas batas. Ya Allah, sebab apa? Kekurangan kita terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tanya, ammastara'ahu ahafidha am dhayya'a. Sungguh tak menjaga, sungguh tak anakmu tak mengajar kepada anakmu cara nak beriman, cara nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, cara nak pakai hidup, cara nak kerja, mana halal mana haram. Wayah kedak, suruh kedak, tengok kedak, dia mengaji kedak, dia belajar kedak, ambil guru mengajar rumah kedak, pandai kedak baca Quran dan sebagainya. Am dhayya'a, ataupun kita tadi itu sia-siakan. Ada saja seorang tak ada. Ada anak tapi salah tak ada kapal sekarang. Tak ada cara, tak ada menafkah, tak ada ajar mengaji, tak ada mengaji Quran, tak ada ajar cara beriman, tak ada ajar cara ibadat. Sumpah tak ada. Ya Allah, ini perkara yang salah di Nabi Muhammad ayat di dalam hadis yang sahih kepada baginda. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, sehingga Allah Taala akan tanya tentang amanah yang ada dalam rumah kita. Isteri kita lah mana, ibu bapa kita lah mana, ada orang tahan kita, anak kita lah mana, anak saudara kita lah mana. Semua perkara tadi itu kena tanya depan. Jangan kita buat mudah-mudah dengan perkara tersebut. Pak Nabi ayat sungguh kata sungguh, itu bukan orang beriman. Kita orang beriman wajib belajar. Wajib belajar yang benar, bukan benda sia-sia, bukan benda dongan-dongan. Benda sungguh. Akan tetapi kita sendiri jangan rasa tak benar Nabi kita kecil benar. Jangan kita rasa tak benar harta hewayat kebenaran kepada kita, sebab selaput di dalam hati kita. Penuh benar dengan dosa, penuh benar dengan khianat, penuh benar dengan cara kita tolaknya agama. Psikologi masuk dalam otak banyak mana, cara mikir masuk dalam otak banyak mana. Perkara-perkara orang kata begini. Sehingga setengah-setengah mungkin orang Islam kan, bukan orang Islam. Hamba bukan orang Islam. Apa? Kerana nak selamatkan diri. Ya Allah, negeri ni nak mengaku akan mungkin orang Islam beratus kali pun tak salah. Tetapi apa kita terjadi? Kerana iman kita, iman yang ada di dalam hati kita adalah kerapu dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa dihitungkan dunia di atas al-akhirah. Dengan sebab itu, mas'uliyah mula-mula bagi ibu bapa terhadap anak dia, yakni hendaklah dia mengajarkan anak dia akan iman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, jangan kufur dengan Allah, jangan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqmanul Hakim, siapa yang nak tarbiyah anak wijaya, coba mengaji tengok surah Luqman, bagaimana pentafsiran di dalamnya. Cara yang tarbiyahkan anak dia jaya lakukan, terutama para ibu tadi, mak kita, isteri kita, terhadap anak kita, yang mengaji surah, yang mengaji surah tu, yang surah cara mana ke Islam nak daripada kita, supaya kita boleh selamatkan diri. Ni ya Allah, tak tahu apa sekarang, kanan pun tak tahu, kiri pun tak tahu apa. Bagaimana kita nak syurga Allah? Bagaimana kita nak jaya hidup dalam muka bumi ini? Malah makin amat, malah garu kepala, malah sebab di dada. Apa? Karena sakit hati terhadap anak awak, terhadap kita. Lima saja kenapa? Karena kita sendiri jual, kita sendiri tak tarbiyah, kita sendiri tak ada ambil berat masa kecil kita. Allah Ta'ala kata, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah kata-kata Luqmanul Hakim
salah seorang daripada salihin yang Tuhan sebutkan sirah dia, nama dia di dalam Al-Quran Al-Karim. Tak kalau dia duk mengajarkan anak dia, hei anak yang dikasihi, janganlah mengitu menyemutu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat menyemutu dengan Tuhan. Beriman molek, bertauhid menjadi molek. Karena perkara ni siapa dia menyemutu dengan Tuhan, nascaya orang itu tak akan boleh masuk syurga walaupun bagaimana. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini Allah syakhsi, Allah sendiri. Kena kawan-kawan di kalangan orang Islam tak mengaji agama. Gapo lain hari ni? Bak mengasih ni dicari tokca, dicarinya bawah pakai kuning, ambilnya kumangkor. Saudara pak mari teru dalam rumah, duk ikat duk gitu dalam bilik. Itu adalah menyemutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa menjadi gitu? Kerana tak tahu agama. Pak kalau tahu lagu tu, kita gamak nak masuk syurga tu. Kita sempurna kata kita lempah daripada ajaran nak masuk syurga Allah Ta'ala. Abadan. Tak. Sebab apa jawab lagu tu, kita tak tahu. Kalau dia tahu juga dia tahu. Salah hamba, salah orang mengajar, salah apa nama tok guru. Tak layak, tak mengajar, tak faham, akan ini urusan. Subhanallah. Ni Luqman Al-Hakim kata la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Jangan menyemutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyemutu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang Tuhan tak akan ampun sama sekali. Yang kedua, daripada perkara yang ibu bapa tadi kena hajarkan anak dia supaya anak dia jaganya ibadat terhadap Allah Ta'ala. Jaga semaya dia utama. Betapa banyak orang kita tak semaya di kalangan pemuda-pemudi. Tak semaya. Terkadang semaya raya sekali kadang setahun, ataupun 2 kali raya haji raya puasa. Ataupun semaya seminggu sekali, semaya di mana ni? Tiap-tiap hari tak semaya. Ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tidak ada amalan yang diijma'kan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kita tak hijau di atas agama lain pada semaya. Kita kalau tak molek secara mana pun, malas secara mana pun, jangan tinggal semaya. Semaya adalah perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia tak semaya, tak ada agama baginya. Siapa dia tak semaya, orang ini tak boleh nak masuk syurga juga. Karena semaya adalah bawah daripada kalimat syahadah. Kita kadang kita pergi hati ayat semaya, pergi bakar dia langsung. Apa sendiri boleh tengok anak-anak kita ni, adik-adik kita ni, saudara kita ni, buat apa bila ni? Waktu kita tak sayang ke diri kita sebagai itu lalu. Waktu kita buat cuai terhadap kita begitu lalu. Kita pernah semai. Lah mana pernah semai. Tak ada air semai tayamum. Tapi jangan tinggal semai. Kalau lah tak ada pakai, tak ada apa semai adalah keadaan kita kuasa semai. Tinggal jangan. Jangan kita tinggal semai. Sebab semai ni imaduddin. Semai ni adalah tiang asas bagi agama. Siapa dia tak semaya, orang tak ada agama baginya. Kemudian kita ni mazhab Syafi'i tak wajib semaya Jumaat. Tapi semaya Jumaat adalah apa yang kata sunnatul muakkadah. Tetapi walaupun begitu kita kena semaya. Semaya lah rumah tu tak apa, semaya lah di mana tak muka bumi, semaya. Jangan tak semaya. Kemudian adalah kita puasa bulan Ramadan. Jangan tinggal puasa. Sama sekali kerana orang tinggal puasa sehari. Dalam arti kata dia puasa tapi dia tak puasa, tak boleh nak hati. Tak ada ajar, tak ada benda nak hati kan. Tapi kalau kita tak faham, kita tak tahu, kita buat, kita lupa gigit tu. Anak kita nak puasa, tak puasa biarlah. Anak kita nak semaya, tak semaya, iyalah. Asal kamu boleh beri gaji 40,000 sebulan, 50,000 sebulan. Sekadar tu dia kita. Sekadar tu boleh beri gaji molek tiap-tiap bulan gini-gini. Tapi semaya kita menetap dia. Bila ni masa cik-cik. Masa cik-cik dia lagi kita payah punya ke semaya kata. Kita puasa kata. We kena tu kata. Jangan lupa ikut dia gitu. Tak boleh. Kita sebagai orang tua ni puasa nak muhkan saya, kamu muhkan tak nak kapok. Sebab kalau ni adalah wajib bagi hamba yang kena menyampaikan kepada.
Itu dua perkara pada khutbah yang pertama ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahdiyana ila siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Cara kita nak bela anak kita wijaya, janganlah kita paksa anak kita sebab itu lalu. Kita kena beri ruang bagi dia memikir, beri cara bagi dia itu jalan. Jangan kita semua paksa berlaku. Kita kadang ada juga mak pak pasal tunggu anak cucu. Tak boleh tengok anak cucu nak jalan, tunggu berlaku. Kita jaya. Terkadang ada mak pak pasal kata tak boleh nak beri ruang langsung, tak boleh nak memikir langsung anak cucu. Mikir lagi ya ke dia mengejek, dia mengajuk, dia buat turun ke semangat. Anak kita tak akan berjaya sama sekali duduk di dalam masyarakat, duduk dalam dunia ni kalau kita terbiarkan anak kita. Satu hari dia akan tinggalkan kita sejauh-jauh daripada kita. Sebab apa? Sebab fakut dan hak dia duduk dalam dada tadi itu banyak kerana. Jangan kita bebankan anak cucu kita lebih daripada perkara yang dia itu pasal. Tengok ada umur sekarang ni cara tabiah lagu mana. Jangan kita dah ambil 40 tahun kita dulu mari tarbiahkan orang zaman kita tu tak boleh. Kita kena semasa. Lagu mana cara tarbiah budak semasa? Lagu mana berhadiah pada guru kaji terhadap kaji yang baru-baru ni. Kena waliak di surau di atas mimbar umpama ni supaya umat manusia kita yang Melayu terutama ni bukan tak ada akal fikir yang cici. Dalam sejarah ni umat tani kita ni orang boleh pergi pada seluruh dunia, boleh cakap dengan berbagai-bagai bahasa asal Melayu bukan orang bodoh. Tetapi dengan sebab kelama wajib kita sebagai orang nak bawa dia pencetuhkan umat tadi itu kena wismasa lah juga cara nak terbiahkan anak. Kita sebagai ibu bapa nak juga dengar bagaimana cara nak terbiahkan anak cucu, dengarkan kita. Tapi dia kuasa nak cari benda-benda kebaikan, nak mengaji situ, nak mengaji sini, nak cari duit itu, cari duit. Kita nanti kontrol kata mengaji boleh cara gini, cara cari duit gini, mana halal mana haram, kita nanti kontrol. Apa dia jadi? Jangan semua sekatkan belakang. Sekat belakang, tak boleh belakang. Lah, bukanlah. Kalau buat lagu itu tak jaya, tak ada kejayaan di dalam masalah kita terbiahkan anak cucu. Lepas doa pun tak boleh. Apa nama? Sepek doa pun tak boleh. Itulah sedikit daripada pengingatan pada khutbah yang mulia, yang pada khutbah pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan perkara itu tertanam di dalam jiwa kita, tertanam di dalam akal pikiran kita. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita supaya kita itu boleh mentarbiahkan anak cucu kita hadap berjaya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa atiikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma